Macam Quran ya. Macam Quran bagi orang kafir dia baru masuk Islam barulah. Tapi Quran tu dah lama. Tarekat begitu dah lama sejak Rasulullah baru kita belajar. Yang ketiganya tarekat Sahliyah, berdasarkan kepada Syekh Sahal bin Abdullah Tusturi, meninggal dunia 282 Hijrah. Yang keempatnya ialah Nuriyah, tarekat Nuriyah, dinisbahkan kepada tokohnya Abu Hasan An-Nuri, meninggal dunia 295 Hijrah. Yang kelimanya ialah Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, tarekatnya dikenali dengan tarekat Junaidiyah. Yang kelimanya tarekat Junaidiyah, dinisbahkan kepada tokohnya Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi yang meninggal dunia tahun 297 Hijrah. Dua tokoh ini tuan-tuan, Abu Husain An-Nuri dengan Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, ini dua tokoh ini adik-beradik seperguruan. Kedua-duanya berguru dengan Sirri Sukti. Abu Qasim ni tuan-tuan paling alim di zamannya. Begitulah seterusnya tarekat Khafifiyah, dinisbahkan kepada Hanif Al-Hafif, Abu Hanif Al-Hafif, Khafifiyah. Begitu juga tarekat Hakimiyah, dinisbahkan kepada Syekh At-Tirmidzi, Hakim, Hakimiyah. Saya yang lain saya tak teringat, ada 10. Jadi tuan-tuan, ini menunjukkan bahawa tarekat itu sampurna, sampurna sebagai amalan kerohanian dalam tasawuf, sampurna. Jadi kita cuba tengok macam mana kita katakan sampurna. Kita nak tengok kesempurnaan tarekat sebagai amalan kerohanian ni, kita tengok asas dia. Oleh kerana diikhtiarkan oleh orang sufi, ada asas-asas dia. Orang kata sekarang apa? Ada prinsip-prinsip dia. Ada adab-adab peraturan dia. Ya. Antara prinsipnya kita cuba tengok 1-2 saja. Pertama, prinsip ataupun asas ilmu tarekat ni ialah takwa. Alah, ini sama je lah. Kita tak bertarekat pun takwa. Tapi berbeza tuan-tuan. Ketakwaan di dalam ilmu tarekat ni tuan-tuan, bukan setakat buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Tapi buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya atau yang terbaik. Yang disebut oleh Allah, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Mereka itulah orang-orang yang bila mendengar pengajaran Quran, mereka lakukan yang terbaik. Macam mana kalau ikut tarekat amalannya boleh terbaik? Jawapannya, kerana ada pimpinan. Kerana ada pimpinan. Pimpinan siapa? Guru. Orang yang dipimpin lebih baik daripada yang tak dipimpin. Guru itu memimpin. Seperti sahabat dipimpin oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sentiasa memimpin sahabat. Jadi bila kita belajar tarekat, kita macam ikut kaedah Rasulullah. Apa yang dilalui oleh sahabat, sahabat dipimpin oleh Rasulullah, maka begitulah ahli tarekat ni dipimpin oleh gurunya. Tadi saya bacakan dalam mukadimah ucapan saya satu ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang,
dan hendaklah kamu bersama-sama dengan golongan as-sadiqin. Tak sadiqin pun salihin. Jadi Allah perintah kita buat baik, tinggalkan kejahatan, dalam keadaan kita ini bersama-sama dengan orang yang soleh, iaitu guru kita. Kalau sahabat Rasulullah jadi imam. Jadi dalam tarekat juga, guru menjadi imam, murid jadi makmum. Sama. Kalau di zaman Rasulullah perang, sahabat ikut. Zaman sekarang tak ada perang, guru pergi haji, murid ikut. Guru melawat sana melawat sini, murid ikut. Jadi yang pertama, apa tadi, ketakwaan tadi berbeza daripada orang yang tidak ikut tarekat kerana ada pimpinan guru. Selain daripada pimpinan ni, nak menguatkan pimpinan ni tadi tuan-tuan, diwajibkan seorang ahli tarekat itu melakukan suhbah. Suhbah ni artinya seorang murid itu mesti mendampingkan diri seberapa boleh dengan gurunya. Ini suhbah. Seperti sahabat itu sentiasa bersama Rasulullah ke mana-mana, sehingga betul-betul kasih kepada Rasulullah. Itulah suhbah ni tuan-tuan, sangat penting. Sahabat-sahabat itu tuan-tuan, dapat lempahan sifat-sifat Nabi yang zahir yang batin. Kerana apa? Kerana sahabat ni selalu bersama dengan Rasulullah. Sebab itu Abu Bakar paling banyak, sebab Abu Bakar paling rapat. Sebab itu bila Rasulullah meninggal, beliau paling layak jadi khalifah. Jadi ini ditiru dalam tarekat, murid itu mesti faham, dampingan diri pada guru. Dan sahabat pun memang faham betul. Satu masa tuan-tuan, sahabat ni duduk-duduk ni macam mana ya kita ni? Kalau lah Rasulullah meninggal dunia, macam mana kita ni? Bahasa kita jadi ayam kehilangan ibu lah. Macam mana Mari kita tanya Rasulullah, siapa yang kita boleh harap jadikan guru kita? Jadi satu masa tuan-tuan, sahabat ni bertanyalah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man khairu julasa'ina? Ya Rasulullah, siapakah orang alim yang patut kita jadikan guru, yang kita selalu dampingi? Julasa itu kita selalu sama-sama. Maka Rasulullah pun beritahu, khairu julasaikum man zakarakumullah ru'yatuhu wa zada ilmukum mantikuhu wa gharrabakum fil akhirati amaluh. Sebaik-baik orang alim yang kamu jadikan guru, yang kamu selalu dampingi, suhbah, ialah orang alim yang bila kamu tengok rupanya mengingatkan hati kamu kepada Allah. Rasulullah begitu tuan-tuan. Sahabat bila dah malas-malas tengok Rasulullah, ingat Allah. Jadi Rasulullah tu jadi rabitah hati. Rupa Rasulullah tu menguatkan iman di dalam hati itu, rabitah hati. Menguatkan hati kita untuk buat baik, menguatkan hati kita untuk menjauhkan kejahatan. Tengok Rasulullah, kan apa itu Nabi Allah Yusuf, dia tak melakukan kejahatan dengan Zulaikha. Kerana apa? Ketika itu dia macam terbayang rupa ayah dia. Ayah dia tu macam ada di dalam bilik itu. Itulah antara sebab disebut dalam Quran, bismillahirrahmanirrahim, laula an ra'ahu burhana rabbih. Burhanu rabbih itu ditafsirkan, setengah ditafsir Nabi Allah Yusuf macam dia teringat apa ayah dia. Setengah ditafsir Nabi Allah Yusuf tu macam nampak suami Zulaikha.
Tapi apa pun itu namakan rabithah hati. Rasulullah begitu. Ya. Katalah sahabat ni dah malas-malas, tengok Rasulullah, semangat balik. Ini penting tuan-tuan. Orang apa ni, Bani Israel, rabithah hati mereka apa? Tabut, peti. Bila ada peti tu semangat juang, berkubar-kubar. Satu masa peti ni hilang, ditawan oleh musuh. Musuh dia ni orang Palestin, orang-orang Arab Palestin. Dalam satu peperangan, orang Arab Palestin dapat tawan ni, bawa lari. Puluh tahun menderita orang-orang apa ni, orang Bani Israel. Macam manalah kita ni dah kehilangan tabu, tak ada Nabi yang mampu menyatukan kita. Lalu seorang Nabi Bani Israel, iaitu Sam'un, bagi tahu Bani Israel ni, tak apa, tak lama lagi kamu akan dikurniakan oleh Allah seorang Nabi bernama Talut. Cuma Talut ini bukan bangsa Bani Israel, dia daripada etnik lain. Jadi orang Yahudi pun mana boleh, Nabi mesti orang Yahudi, orang Bani Israel. Jadi Sam'un ni bagi tahu tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim, inna min ayati mulkihi an ya'tiyakum bitabut fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Kata Sam'un ni tanda kekuasaan Nabi Talut yang akan diutus kepada kamu. Talut ini akan mendatangkan balik, mengembalikan semula tabut yang hilang itu. Di dalam tabut itu ada sakinah, ada barang-barang peninggalan Nabi Allah Musa dan Harun yang akan nanti dibawa balik oleh malaikat. Ini dah cukup sebagai bukti, bahawa Talut itu boleh memimpin kamu, memenangkan kamu dalam perang nanti, sekiranya kamu beriman. Kan akhirnya betul, bila Talut ni memimpin tenteranya, walaupun yang sanggup berperang hanya 40 orang, akhirnya Jalut dapat dibunuh, menang. Jadi orang Yahudi ni tuan-tuan, dia punya rabithah hati apa? Peti. Fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Setengah ulama kata, bila orang Yahudi nampak tabut ni, semangat tu berkubar-kubar. Apalagi dibuka, dibuka itu nampak barang-barang peninggalan Nabi Musa, lagilah. Itu namanya rabithah hati. Jadi guru ni macam tu juga, Rasulullah macam tu. Ada satu ketika tuan-tuan, seorang bertanya, macam mana ya Abu Yazid Bustami ini, macam mana kealiman dia? Jadi ada orang alim jawab, siapa yang nampak Abu Yazid ni masuk surga. Jadi orang yang dengar tu kata, Abu Jahal, Abu Lahab nampak Rasulullah, kenapa masuk neraka? Dijawab oleh orang ni, Abu Jahal, Abu Lahab itu nampak Rasulullah masuk neraka yang hebat kerana dia tak beriman. Tapi orang yang beriman nampak Abu Yazid, tambah imannya. Kalau andainya masa itu sebelum dia melihat ahli neraka, bila lihat kuat imannya, dia akan jadi ahli surga. Baru orang faham. Jadi lain tuan-tuan, dalam tarekat ni lain. Itu baru cerita apa tadi? Kesan yang Rasulullah kata tadi, nampak je orang alim ni ingat Allah, dengar kata-katanya bertambah ilmu, tengok amal perbuatannya, tingkah lakunya menggemarkan hati murid tadi apa? Kepada akhirat.